Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya buat video ni adalah untuk memberi peluang kepada kawan-kawan awak yang tak dapat join kelas Google Meet. Okey, right. So, hari ni kita nak membincangkan topik tingkatan 4, bab 7, respirasi. Okey, ini adalah silibus lama KBSM. Okey. Now, apa yang kita belajar dalam tajuk respirasi ni? Respirasi ni sebenarnya ada dua peringkat, which is satu adalah peringkat luar. Okey, respirasi luar. Satu lagi adalah respirasi dalam. Now, dalam respirasi luar ni dia melibatkan proses pertukaran gas. Kalau kita discuss mengenai pertukaran gas ni perlukan organ atau struktur respirasi. Okay, which is sifat-sifat dia macam kita punya alveolus, lembab, okay, setebal satu sel, nipis, okay, nipis sebab satu sel sahaja, and then banyak kapilari darah. Kalau respirasi sel pula, respirasi sel ni ada dua jenis. Satu melibatkan oksigen, satu lagi tidak melibatkan oksigen. Kalau tak melibatkan oksigen adalah anaerob. Kalau melibatkan oksigen adalah aerob. Itu je lah. Alright, so kita terus soalan pertama. Actually ni bukan soalan pertama tau. Ini adalah soalan nombor 3 kalau dalam kertas awak. Okay, now dalam soalan kertas 3 ni, nombor 3. Okay, soalan ni, kita nak discuss pasal proses pertukaran gas. This one. So, bila melibatkan proses pertukaran gas, ia melibatkan struktur respirasi. Bila ia melibatkan struktur respirasi, so awak ingat, mesti melibatkan ada permukaan lembab, nipis dan mempunyai banyak kapilari darah. Okay, this one, ini adalah sistem trakea. Okay, sistem trakea ni siapa punya? Sistem trakea ni adalah serangga. Okay, kalau yang ini adalah ikan. Alright. So, ikan ini adalah gambar satu insang tau. Ini adalah insang sebenarnya. Okay, sepasang insang. Okay. So, ini adalah insang. So, berikan satu contoh organisma masing-masing mempunyai organ X dan Y. Tadi dah cakap, X adalah serangga. And then, Y adalah ikan. Okay, berdasarkan organ X, namakan label P, Q dan R. Okay, sebelum tu, bulat yang ni untuk udara masuk melalui sini tau. Ini namanya adalah spiracle. Okay, kejap dan komen. Okay, alright, so ini sebenarnya namanya adalah spiracle. Okay, ini adalah trakea. Yang ini adalah trakeol. Nama sistem ni kita kenali sebagai sistem trakea. Okay, so alright, jawapan dia P. Apakah itu P? P adalah trakeol sebab awak tengok dia banyak dan nipis. Okay, trakeol. And then Q adalah, ini adalah sel sebab sini berlakunya pertukaran gas antara sistem respirasi dan juga sel ataupun tisu. So, sini jawapannya adalah sel atau tisu. Kalau tisu otot pun boleh. Okey. Kemudian, nombor 3. Apakah itu R? R adalah trakea. And then, alright, lukiskan satu anak panah menunjukkan bukaan di mana berlakunya pertukaran gas dalam organ X. So, inilah dia, bukaan dia. Okey. Right, kita pergi soalan senang je. Okay, berdasarkan organ Y, apakah bahagian STU? So, S ni sebenarnya ini adalah lengkungan insang. T, actually ini adalah filamen. Okay, gambar ni basically macam tak jelas sangat kan? Sebenarnya ia merujuk kepada U ni adalah kapilari darah. Okey. So, tadi dah jawapan dia dah. Okay, jawapan dia. Alright. So, lagi sekali. S tu adalah, kita panggil dia, S adalah lengkungan insang. And then, kita ada T. T adalah filamen. And then, akhir sekali kita ada kapilari darah. Okay. Now, nyatakan. Bila soalan katakan nyatakan awak hanya bagi fakta sahaja. Fakta. So, fakta, okay.
nyatakan 3 penyesuaian untuk insang. So dia kata insang. So penyesuaian pertama mempunyai filamen. Okey, mempunyai filamen yang banyak kapilari darah. So filamen, jumlah luas permukaan filamen yang besar. Luas permukaan filamen yang besar. Kenapa besar? Sebab dia macam alveolus, dia macam sikat-sikat. So kita kata luas permukaan yang besar. Kemudian kita nak bagi tahu membran filamen yang nipis. Nipis ni biasanya adalah setebal hanya satu sel sahaja. Okey. Now, tengok. Kalau soalan dia kata nyatakan, awak just bagi fakta saja. Kalau soalan tu tanya terangkan, awak bagi fakta dan juga facts and explanation. Terangkan, facts and explanation. Okey. Right, apa dia punya explanation? Katakanlah lembab. Okey, filamen ni lembab. Kenapa lembab? Nak bagi gas-gas respirasi mudah melarut. Lembab. Okey. Alright. Now, seterusnya, ini adalah proses pernafasan untuk manusia. Okey, ni senang kan? So, antara ni awak dah belajar masa form 3. Ini adalah otot intercostal. Kemudian, antara ni, ini adalah tulang. So, kita panggil ni adalah tulang rusuk. Okey. Now, pada raja di atas, namakan P dan Q. Kita dah namakan. Oh, this one. Teka, ini apa? Ini adalah proses tarik nafas atau hembus nafas? Hembus nafas. So, awak tengok ada udara masuk. So, kalau udara masuk, proses ni adalah proses tarik nafas. Kemudian, apa yang awak boleh nampak kat sini? Diafragma kat sini adalah leper mendatar. Okey. Kita bagi satu tips. Kenapa diafragma ni boleh jadi leper dan mendatar? Sebab diafragma ni ada otot tau. So, otot diafragma mengecut. So, senang kata apabila otot diafragma ni mengecut, diafragma menjadi leper dan mendatar. Okey, so soalan dia. Okey, nyatakan peringkat pernafasan. Ini adalah proses menarik nafas. Okay, next one. Kita cuba buat sebanyak soalan yang boleh. Saya cuba estimate 30 minit. Okay. Alright. Now, seterusnya. This one. Terangkan fungsi P dalam peringkat pernafasan. P tadi apa? Again. P adalah otot intercostal. Otot intercostal. So, apa otot intercostal ni buat? Okay, sebab dia pakai P kan? So, ikut soalan. Soalan cakap P, follow. So, P mengecut dan mengendur. Kenapa mengecut mengendur? Supaya, okay, alright, supaya R, is it R? Supaya Q ataupun sangkar rusuk boleh bergerak. Tarik nafas sekarang. Bergerak ke atas dan keluar. Okey, ini baru satu markah. Kat sini dia nak 2 markah. This point baru point number 1. So, bila tarik ke atas, apa jadi pada isi padu? So, isi padu rongga toraks, rongga toraks. Okey, bertambah. Saya buat macam ni bertambah tau. Nak short form. Tekanan kurang. Tapi dalam periksa tak boleh buat macam ni. Saya dah habis SPM, so saya boleh buat. Okey. So ingat, rongga toraks ni isi padu dia bertambah, tekanan berkurang. So isi padu dengan tekanan ni tak kawan. Apabila isi padu bertambah, tekanan akan berkurang. Okay, now this one. Okay, diafragma tidak boleh berfungsi. Terangkan bagaimana ia memberi kesan
kepada mekanisme pernafasan. So, tengok. Dia tanya, first mula awak highlight. Soalan tu nak apa? Dia tanya pasal mekanisme pernafasan. So, fakta dia awak cerita. So, apa jadi pada pernafasan? Fakta pertama, sukar bernafas. Ataupun awak boleh cakap proses pernafasan tidak berlaku. Sebab dia kata terangkan, mesti ada fakta dan juga explanation. So, apa explanation dia? Explanation dia pertama, kerana tiada, sebab bila katakanlah awak katakan diafragma tidak berfungsi, so kita tak ada perubahan isi padu toraks tau. Maksudnya tekanan, tiada perubahan tekanan. So perubahan tekanan ni yang memastikan ada udara tu boleh keluar dan masuk. So kerana tiada perubahan tekanan, ataupun awak boleh cakap perubahan isi padu dalam rongga toraks. Ini baru 2 markah tau. Cancel. Cancel. So explanation nombor 2. Tengok, kalau dia 3 markah, 1 facts plus 2 explanation. So explanation bila tak ada pertukaran gas, so tak ada oksigen. So therefore, proses pertukaran gas tidak dapat berlaku. Now next question. Pertukaran gas berlaku merentasi permukaan alveolus. Tengok dia tanya pasal alveolus. Terangkan kepentingan pertukaran gas berlaku di manusia. Kenapa? Kalau kita kata pertukaran gas ni maksudnya ada oksigen yang masuk ke sel, ada gas karbon dioksida yang akan dikeluarkan daripada sel. So, 2 markah, terangkan. So, nak kata proses pertukaran gas dapat membekalkan oksigen. Kenapa nak bekalkan oksigen pada sel? Adalah untuk proses respirasi sel. Membekalkan oksigen. Ini adalah fakta. Ni, membekalkan oksigen, fakta. Explanationnya, so ini fakta, ini explanation. So explanation ni adalah untuk proses respirasi sel. Markah. Ataupun awak nak cerita pasal gas karbon dioksida. Fakta. Alright, so fakta dia untuk menyingkirkan gas karbon dioksida. Ni fakta nombor 2 tau. Saya bagi ekstra. Kenapa? Sebab hasil daripada proses respirasi sel. Now nyatakan. Again, soalan dia kata nyatakan. Kalau nyatakan bagi fakta sahaja. So nyatakan apa? Luas permukaan besar, dindingnya nipis, dinding alveolus adalah nipis. Kemudian permukaan lembab, saya bagi lebih, permukaan lembab, dan satu lagi, banyak kapilari darah. So ini semua fakta. Kalau dia kata explanation, awak kata banyak kapilari darah untuk proses lebih banyak gas oksigen akan meresap masuk. Macam itulah dia punya explanation. Now kita teruskan. So kita dah habis. This one saya tak discuss tau. Saya bagi 2 soalan struktur.
kita try satu soalan essay. Now, ini adalah saya discuss essay past question which is I cannot remember tahun bila, tapi dah lama betul. Okay, this one lah. Okay, berdasarkan Raja, terangkan proses respirasi sel yang berlaku di P dan juga di Q. Okay, awak tengok P. Soalan, gambar, awak tengok gambar ni betul-betul. Tengok apa beza dia. Yang sini ada oksigen, yang sini tak ada oksigen. So, dia tanya kat sini, dia kata kat sini berdasarkan terangkan proses respirasi sel. So, namakan dulu. So, namakan P. This one, yang P ni pertama. Ini adalah proses kalau ada oksigen, respirasi aerob. Kalau boleh jawab dalam bentuk ayat lah. Okay, alright. Q adalah respirasi anaerob. Anaerob. Okay. Now, ini adalah fakta. Facts. This is facts. Buat dalam bentuk ayat tau. Maksudnya, P adalah respirasi aerob, manakala Q adalah respirasi anaerob. Lepas tu, explanation nombor 2. Soalan ni senang kalau awak faham gambar. So, explanation dia pertama, yang ini memerlukan oksigen, manakala yang ini juga tidak memerlukan oksigen. Tidak perlu oksigen. Macam mana nak dapat markah? Dapat markah macam ni tau. Okay, saya bagi awak satu tips tau. Nak dapat markah yang ini sebenarnya macam ni. Okay, alright. Okay, macam ni baru satu markah. This one, another one mark. Okay, alright. Now, kita teruskan. Okay, now, okay, daripada gambar ni, awak nampak ada oksigen tak ada oksigen? Dan satu lagi, sebenarnya awak boleh tengok dekat sini. Okay, glukosa. Kalaulah yang ini ada oksigen, pengoksidaan glukosa adalah lengkap. E2, kalau respirasi aerob, pengoksidaan glukosa lengkap. Pengoksidaan glukosa lengkap. Sini, E dia, pengoksidaan glukosa tidak lengkap. Pengoksidaan glukosa tak lengkap. Okay. E ketiga. Bila pengoksidaan glukosa sini lengkap, so sini akan hasilkan tenaga lebih banyak. Sini pula bila tak lengkap, okay, ini nombor 2 tau. Okay, E3 dia, sini hasilkan tenaga adalah kurang. So, kalaulah macam ni, awak dalam keadaan macam ni, okay, this one, okay, kita tengok kat sini, ni satu, tapi buat dalam ayat, okay. Saya tak sempat ni, saya kejar masa, okay. So, kalau macam ni, okay, kita dapat 4 markah. Alright, so kita teruskan. Okay, now soalan ni. Okay, awak tengok di sini, soalan yang ini. Okay, soalan ni dia dah merentas topik tau. Okay, dia bukan sahaja pasal respirasi, dia ada kaitan dengan kelenjar sekali. Okay, now ini adalah aktiviti cergas. So, dia kata di sini, berdasarkan Raja ni terangkan fisiologi yang berlaku pada M. Ini adalah M, ini adalah N. Okay, so berdasarkan ni, apakah perbezaan? So, awak tengok, okay, yang ini saya buat macam ni tau. M, okay, M melakukan aktiviti cergas. Okay, M kadar, okay, mula cerita ni. Okay, M kadar respirasi sel adalah tinggi berbanding N. Okey, kemudian oleh itu bila kadar respirasi dia tinggi, proses pengoksidaan glukosa untuk pengoksidaan glukosa di M adalah tinggi berbanding N. Oleh itu tenaga dihasilkan oleh M, individu M adalah lebih
adalah lebih tinggi berbanding N. Okey. Kemudian, ini baru berapa markah ni? 6 kan? So, kemudian kerana organ S, okey, kita cerita pasal organ S pula tau. Okey, ini kadar respirasi boleh, kadar ventilation pun boleh tau ni. Ventilasi. Okey, ni. Alright, so organ S. Alright, organ S, which is jantung. Pam darah lebih tinggi di M berbanding N. Kerana, poin seterusnya, kerana, okey, M memerlukan lebih banyak oksigen dan juga glukosa. Okey. Now, so glukosa ni untuk apa? Ini adalah untuk proses respirasi sel. Okey. Now, seterusnya, okey, yang ni gambar rajah ni kalau perasan ni terbalik sikit tau. Sebenarnya gambar rajah yang elok kat sini, kelenjar adrenal. Ini nak cerita pasal kelenjar adrenal ni sebenarnya. Okey. T adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal lah. Adrenal yang hasilkan hormon adrenalina. Okay, so M, hormon adrenalina lebih banyak dirembeskan. Okey, berbanding, kena tulis berbanding sebab dia suruh compare tau. Berbanding sebab perbezaan, berbanding N. So, apa kesan adrenalina ni banyak? So, denyutan jantung untuk meningkatkan okey, heartbeat, degupan jantung. Meningkatkan degupan jantung. Denyutan jantung. Alright. Okay. Now, kita tengok how many marks? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so cara dia, Allah. Okay, cara dia adalah, okay, cancel. Okay, lagi sekali. Comment. Okay, bit red. Kalau macam ni, okay, ini baru 1 markah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, seterusnya. Ni soalan ni kibat ni. Ni actually tak susah mana, tapi have to observe the diagram. Okey, sebuah kolam mengandungi banyak tumbuhan. Raja di bawah menunjukkan perubahan peratus oksigen dan juga gas karbon dioksida terlarut dalam kolam. Okey, proses ni awak ingat kalau tumbuhan, okey, alamak. Okey, kalau tumbuhan dia melakukan dua, which is respirasi dan juga fotosintesis tau. Ni tricky sikit. Kalaulah fotosintesis, awak ingat macam ni, kalau respirasi, glukosa plus dengan oksigen menghasilkan tenaga plus gas karbon dioksida. Kalau fotosintesis di sini adalah proses karbon dioksida plus H2O menghasilkan glukosa dan juga oksigen. So, awak kena ingat yang ni. Ini pening sikit. Okay, kita buat slow-slow je. Now, ini adalah masa tau. Okay, so ini adalah masa dari tengah malam sampai pagi. So, kalau buat soalan macam ni, awak katakanlah X adalah pada bila? 0.00 hingga 0.06. Okey, ni masa dia. Jam. Okey, ni dia punya masa lah. Hours, is it? Jam.
Okay, now, so pertama awak kata dx pada, katalah pada waktu ini, awak kena tulis ni tau. Awak kena indicate ini awak tengah cerita yang mana satu. So bayangkan kalau buat esay biology, awak bayangkan yang tanda bukan cikgu bio, cikgu sejarah ke ustazah. Alright, so buat make sure jangan ada yang tertinggal. So pada awak tengok sini, pada X, okay, pada X masa ni awak tengok kadar keamatan cahaya, okay, kadar keamatan cahaya adalah rendah. Bila kadar keamatan cahaya adalah rendah, kita nak cerita masa ni kadar fotosintesis lebih rendah berbanding kadar respirasi. Okay. Disebabkan kadar fotosintesis ni rendah, kadar respirasi ni tinggi. Tengok kadar respirasi. Kalau respirasi dihasilkan gas apa, awak tengok kat sini. Kalaulah dalam respirasi, okey, ia hasilkan, saya pakai hijau lah. Respirasi, tengok sini respirasi dia hasilkan gas karbon dioksida. So sebab tu nampak tak masa ni, okey, gas karbon dioksida tu naik. Okey, so masa ni kita kata gas karbon dioksida meningkat disebabkan oleh proses respirasi lebih tinggi berbanding fotosintesis. Kemudian gas oksigen pula, kenapa dia rendah? Sebab gas oksigen ni digunakan untuk proses, tengok, digunakan untuk proses respirasi. Okey. Right. Okey. Now, seterusnya kita tengok Y. Pada peringkat Y, tulis tahu masa tu antara 6 hingga pukul 12. Okey, ini hours, buatlah jam. Okey. Masa ni awak tengok yang ni oksigen. Okey, masa ni daripada gambar ni awak tengok oksigen adalah tinggi kerana masa ni kadar fotosintesis lebih tinggi daripada respirasi. Okey, respirasi. Okey, tengok kat sini pula. So bila lebih tinggi, kadar fotosintesis lebih tinggi, of course lah lebih banyak proses fotosintesis. Okay, so lagi satu awak nak cakap kat sini, dan awak kata masa ni keamatan cahaya adalah tinggi. Okay, awak boleh ambil lagi, okay, ayat kat sini, ini paling tinggi pada bila. Okay, so saya boleh buat pada 12. Okay, keamatan cahaya adalah maksimum. Bila keamatan cahaya maksimum, kadar fotosintesis adalah optimum. So therefore, oksigen paling banyak dihasilkan. Okay, oksigen tinggi, paling tinggi lah, paling banyak. Okay, so far okay kan? So kita tengok Z pula. So dekat Z ni, awak tengok dekat sini. Alright, masa ni awak tengok, okay, di Z tulis juga, awak tulis kalau awak rajin, kalau kita buat satu-satu kalau kita buat satu-satu adalah antara, kat sini adalah antara 12 hingga 24. Awak tengok sini, daripada graf je, kita tengok graf. Okay, oksigen semakin kurang. Kenapa semakin kurang? Sebab kadar fotosintesis kurang. Kenapa bila kadar fotosintesis kurang, oksigen kurang? Kerana sebab kadar keamatan cahaya adalah rendah. Kemudian awak tengok pada 1800 hingga 24 ni, 24,000 ni, 2400. Okey, masa ni keamatan cahaya semakin kurang. Dan cahaya semakin kurang. Masa ni kadar respirasi adalah lebih tinggi berbanding
Sintesis. Bilalah kadar respirasi lebih tinggi daripada kadar fotosintesis? Sebab tu lebih banyak gas karbon dioksida semakin banyak hasil proses respirasi sel. Kemudian, kenapa oksigen ni kurang? Disebabkan oksigen digunakan dalam respirasi sel. So, itu sahaja. Saya rasa kita dah cukup dah ni. Kejap, kita last kita last check. Kita done dulu. Kita tengok how many marks kita boleh dapat ni. Now, this one, yang ni kalau jawab periksa, tolonglah awak kena buat indicate yang ini. Awak tengah cerita X ke, awak tengah cerita Y ke, awak tengah cerita Z. Katakanlah hanya semata-mata awak tak buat satu, what do we call indicator, awak tengah menerangkan fasa yang mana satu, awak boleh hilang markah habis. So, paling penting letak ni X, Y dan juga Z. So, ini adalah satu markah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, Alhamdulillah. So, ada 13 poin. Saya harap semoga ia boleh membantulah. So, first dan akhir sekali saya minta maaf atas segala kurang dan hope it helps you guys. Thank you so much. Bye.